TV KPM. Didik TV KPM. Wow, cikgu, kita dah sampai lah. Wah, cantiknya hutan ni. Kan? Mari kita pergi tengok apa yang ada kat dalam. Jom, cikgu. Jom. Hati-hati, cikgu. Licin. Licin lah, cikgu, kat sini, cikgu. Dengar tak tu bunyi apa? Tu macam bunyi burung berkicau. Bunyi burung, betul. Wow. Cuba tengok kat sana. Ada sesuatu yang bergerak lah. Tu macam rusa lah, cikgu. Rusa? Oh, rusa. Ini kali pertama cikgu tengok rusa. Betul, cikgu. Besarnya rusa ni. Mari. Jom, cikgu. Teruskan, cikgu. Cuba tengok ni. Apa tu, cikgu? Apa ni Mari kita tengok. Jom, cikgu. Hati-hati, cikgu. Hati-hati. Nampak macam apa ya? Ini macam bunga, cikgu. Lah. Bunga. Macam... Wow. Cikgu, besarnya bunga ni, cikgu. Besarnya bunga ni. Wow. Botol air? Botol air? Macam mana botol air ni boleh ada dalam bunga ni? Alamak. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot tahap 2. Kita nak belajar mata pelajaran pendidikan seni visual. Sebelum itu, Ria ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Nur Asmawati Mak Din daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Okey, baiklah, dan kita nak mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Syahrul Hisham Abdullah ke studio. Assalamualaikum, apa khabar, Cikgu? Oh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat dia? Sihat, Cikgu. Cikgu, kau tengok tadi gimmick kita pada permulaan jam ni, Cikgu. Masuk ke hutan, jumpa bunga besar, Cikgu. Mungkin ada kaitannya dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ria. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hai, apa khabar? Dah lama tak jumpa murid-murid semua. Cikgu rasa dah lama tak bersiaran dengan murid-murid semua. Jadi hari ini kita akan bersiaran dengan tajuk yang baharu. Okey, jadi kalau kita tengok di awal siaran tadi, ada aksi di mana cikgu dan Ria masuk ke dalam hutan. Betul. Jadi dia nampak pelbagai jenis hidupan, flora dan fauna di dalam tu. Jadi, tiba-tiba dia terjumpa satu bunga yang sangat besar. Dan bunga tu terbuka. Kemudian, bila bunga tu terbuka, ada sesuatu di dalamnya. Apa di dalam tu tadi? Botol air, Cikgu. Botol air. Macam mana botol air boleh ada dalam bunga yang besar ni? Maksudnya kat sini mungkin ada peneroka ataupun orang-orang yang masuk ke hutan yang tidak bertanggungjawab buang sampah di merata-rata tempat. Ni kita tak nak, ya. Jadi daripada kita buang sampah ni merata-rata, apa kata kita gunakan bahan-bahan ni untuk cipta sesuatu yang baharu. Apa dia tu? Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bidang membentuk dan membuat binaan. Arca. Kita akan belajar buat arca. Okey. Jadi arca ni apa? Arca ni ialah satu binaan hasil karya yang mempunyai 3 dimensi. Tahu tak apa 3 dimensi, Ria? Apa tu, Cikgu? 3 dimensi ni ialah satu hasil karya atau objek yang kita boleh pandang, kemudian kita boleh sentuh.
Tiga dimensi. Dan tiga dimensi ni juga dia ada panjang, dia ada lebar, ada tinggi dan ada kedalaman. Itu tiga dimensi. Berbanding dua dimensi, dia tak ada kedalaman. Contoh kalau kita tengok lukisan pemandangan, nampak cantik, ada pokok, ada hutan, ada rumah. Tetapi apabila kita sentuh permukaan lukisan itu, kita tak rasa pun apa-apa objek yang ada dekat situ. Itu dua dimensi. Kalau tiga dimensi, contohnya macam sekarang. Cikgu boleh pegang objek ini. Okey, dia ada ruang, ada kedalaman, ada tinggi. Itu maksud tiga dimensi. Okey, baiklah. Cikgu, kalau tengok dekat depan kita ni ada bunga, cikgu. Apa nama bunga ni, cikgu? Bunga ni namanya bunga didik. Didik? Bunga didik. Okey, jadi tajuk pada hari ini ialah bunga gergasi. Sebab tu cikgu hasilkan gimmick tadi, bunga yang besar-besar ni. Sebab kita akan belajar tajuk bunga gergasi. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Kesenian halaman 34. Ada tajuk bunga gergasi ni. Jadi ambil buku, sama-sama kita rujuk dan buat aktiviti nanti, okey? Okey. Cikgu, kalau tengok contoh bunga gergasi yang ada dekat Malaysia ni, contohnya apa, cikgu? Bagus soalan tu. Bunga gergasi yang paling popular dekat Malaysia ni ialah bunga Rafflesia. Pernah tengok tak bunga Rafflesia? Pernah, cikgu. Bunga dia lebih kurang saiz ni, dan ada yang lagi besar pada ni pun ada. Dan menarik tentang bunga ini, biasa bunga ni kalau kita cium, bau dia harum kan? Betul. Tapi kalau bunga Rafflesia, kita cium dia, bau dia busuk. Baunya seperti bangkai. Kenapa? Sebab bau bangkai tu biasanya serangga suka kan? Lalat. Itulah tujuan bau tersebut, untuk menarik perhatian serangga seperti lalat masuk ke dalam bunga tu dan dia makan lalat-lalat tu. Ya. Itulah makanan bunga Rafflesia, cikgu. Ya, betul. Okey, baik, cikgu. Kalau sebut pasal arca tadi, cikgu, Ria ada soalan sebenarnya. Apa perbezaan arca berfungsi dan juga arca estetika, cikgu? Bagusnya soalan tu, Ria. Okey. Soalannya tentang apa beza arca berfungsi dengan arca estetika. Okey, arca ni biasanya kita tahu secara mudahnya binaan lah. Apa-apa binaan. Kalau berfungsi, arca tu kita boleh gunakan dia. Contoh paling mudah, kita bina bekas ataupun kotak yang kita hias dengan bunga-bungaan, tetapi kita boleh gunakan untuk simpan barang-barang di dalam itu. Itu dinamakan arca berfungsi. Berfungsi, ada fungsinya. Kalau arca estetika pula, arca tu semata-mata dibina untuk kita semua lihat keindahannya. Untuk lihat apa maksudnya, tengok, tenung kan. Ni maksud dia ni ada orang gembira ni. Ni maksud dia orang sedih ni. Itu estetika. Kita pandang dan berikan maksud di sebalik arca tersebut. Tapi tidak boleh digunakan. Tak boleh digunakan. Okey, ada tambahan lain, cikgu? Kalau kita tengok dekat sini, ada pelbagai jenis arca. Okey, ada arca yang paling dekat dengan Ria tu, apa bentuknya? Ni bunga, cikgu. Bunga, betul. Rasa-rasanya kan, apakah bahan yang digunakan untuk buat bunga tu? Kalau dia tengok di sini, penggunaan botol air, cikgu. Tepat sekali. Jadi, nampak tak kaitan dengan apa yang cikgu lakukan semasa gimmick tadi? Cikgu guna jumpa botol air, betul tak? Betul. Jadi, nanti kita akan gunakan bahan yang sama untuk bina arca-arca ni. Jadi, taklah mencemarkan alam sekitar. Jadi, kita dapat hasilkan sesuatu yang baru. Lagi, selain pada itu, kita boleh nampak dekat hadapan ni ada arca yang lain. Okey, walaupun tajuk hari ini bunga gergasi, tapi cikgu bawa juga jenis-jenis arca yang lain supaya menjadi contoh ataupun rujukan kepada murid-murid di rumah untuk hasilkan idea, jana idea. Okey, ada yang berbentuk buah-buahan, ada yang berbentuk apa ni, bentuk apa? Tahu tak? Macam wow je, cikgu? Betul, wow bulan. Dan ini kalau nak tahu contoh arca berfungsi yang ini. Kalau macam ni kita nampak macam tak ada fungsi kan, macam hiasan je, macam estetika saja. Tapi dia boleh jadi lampu tidur.
Okey. Jadi ini berfungsi. Ada fungsi dia. Tak semata-mata kita lihat saja. Dan pelbagai lagi dekat depan ni. Dan kalau tengok di sini cikgu, penggunaan sudu. Betul ke cikgu? Betul, sudu. Sudu plastik. Kita baru je lepas raya kan? Jadi mesti ada banyak susu, pinggan-pinggan mangkuk yang lebih sebab buat rumah terbuka hari itu. Kita boleh guna, ambil dan hasilkan karya. Ya, betul. Tapi kena minta izin dengan mak dulu. Jangan main ambil je. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu. Itulah dia pengenalan Arca untuk murid-murid di rumah bagi mata pelajaran kita pada hari ini, pendidikan seni visual. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 2 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Syahrul Hisham. Baik Cikgu, kita nak teruskan pula dengan bahasa dan kemahiran seni visual. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Ria. Jadi untuk segmen yang kedua ini kita akan pergi lebih terperinci tentang yang pertama cikgu nak sentuh tentang seni bahasa. Setiap kali cikgu ajar seni, cikgu akan sebut selalu seni bahasa ni. Penting untuk tahu seni bahasa dalam sesuatu karya supaya kita tak semata-mata bina ataupun hasilkan karya saja, tetapi kita tahu apa maksud dia, apa bahan penggunaannya. Itu yang dimaksudkan dengan bahasa seni. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu nak gunakan slide. Okey, baik. Jadi bahasa seni visual. Okey, bahasa seni visual ni kita secara mudahnya mengandungi beberapa elemen iaitu garisan, jalinan, rupa, bentuk, warna dan ruang. Okey, cikgu akan pergi satu persatu. Untuk garisan, garisan kita ada pelbagai jenis garisan. Contohnya, garisan tebal, garisan halus, garisan beralun. Okey, semua itu kita akan boleh nampak dalam karya seni kita. Okey, kemudian ialah jalinan. Okey, jalinan contohnya ada jalinan sentuh, jalinan tampak. Okey, jalinan sentuh ni contohnya ialah kita boleh pegang jalinan tu. Contoh kalau Ria pegang durian. Okey, rasa tajam tak? Tajam cikgu sebab ada duri. Ada duri. Jadi itu jalinan sentuh. Okey. Kalau durian tu berada dalam lukisan, kalau Ria sentuh, rasa tak duri-duri dia? Tak cikgu. Tak rasa. Jadi itu jalinan tampak. Tampak ni nampaklah. Kita boleh lihat saja tapi tak ada permukaan yang boleh disentuh. Melainkan dapat sentuh kertas lukisan tu saja. Betul. Okey, baik. Jadi seterusnya ialah rupa. Okey, rupa ada rupa organik, ada rupa geometri. Geometri ni contohnya rupa yang seperti bulatan. Okey, kemudian bentuk petak segi empat. Itu geometri. Bentuk bintang ke. Manakala kalau bentuk organik, biasanya bentuk tu dia lebih kepada rupa alam semula jadi. Contohnya bunga, kucing, ikan dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian kita pergi pada bentuk. Okey, bentuk ada macam-macam kan? Sama juga macam ni bentuk kotak, bulat dan sebagainya. Warna pula. Warna ialah dekat dunia ni kita akan melihat warna kan. Tadi masuk hutan pun apa warna yang paling banyak lagi sekali dekat hutan? Hijau cikgu. Hijau. Okey, warna hijau. Jadi hijau ni ialah warna sejuk. Okey, warna ada warna sejuk, ada warna panas, ada warna primer, sekunder, tertia. Okey. Jadi cikgu nak terangkan tentang warna sejuk, warna panas tu dululah. Okey, warna sejuk tadi dah tahu kan warna hijau. Betul. Selain warna hijau, okey, cikgu nak uji Ria lah. Untuk warna ke cikgu? Untuk warna. Okey, kejap. Soalannya ialah apa lagi
warna sejuk. Cikgu bagi clue kalau kita lihat ke atas. Okey, ke atas Yang ada kita awan-awan akan tu. melihat langit, cikgu. Awan. Warna apa? Dan warna biru. Biru, tepat sekali. Okey, biru juga ialah warna sejuk. Okey, kemudian warna panas. Kalau warna panas ni biasanya dia warna merah, warna oranye. Okey. Kalau macam bunga yang berada dekat hadapan Ria ni agak-agak warna apa? Panas ke sejuk? Macam panas je, cikgu. Sebab dia warna colour apa? dia terang, cikgu. Terang dan dia berwarna Merah. merah. Okey, dia adalah warna panas. Okey, baik, seterusnya ialah Okey, prinsip rekaan. Okey, prinsip rekaan ada tujuh. Harmoni, kontra, ritma dan pergerakan, kepelbagaian, penegasan, kesatuan dan imbangan. Okey, cikgu terangkan mana yang berkaitan dengan karya kita hari ini je lah. Okey, kalau prinsip rekaan yang ada pada karya arca kita, biasanya yang paling penting nak buat arca kena seimbang. Kalau tak seimbang, arca tu akan terbalik, jatuh. Okey, jadi bagaimana ni nak uji lagi. Okey. Bagaimana kita nak pastikan arca itu seimbang? Tapak dia kena macam mana? Tapaknya mungkin kena melebar, cikgu. Ya, tepat sekali. Tapak mesti kena lebar. Okey, barulah Arca kita seimbang. Selain itu, selain lebar, kita boleh juga tapak dia tu jadikan dia lebih berat. Okey. Jadi kalau lebih berat letak batu ke, letak pasir ke, apa-apa sajalah, barulah arca kita lebih stabil dan tidak mudah terbalik. Okey. Kemudian dalam arca juga ada kontra. Biasanya adalah kontra. Kalau kita lihat dekat hadapan ni ada pelbagai jenis arca, kebanyakannya ada kontra. Kontranya dari segi warna. Paling jelas kontra warna lah. Kalau cikgu nak beri contoh, ambil pisang ni lah. Okey, pisang ni yang pakai spek mata ni. Kontra, kat mana yang kontra? Kontra ni ialah warna yang dilihat sangat berbeza. Okey. Contohnya hitam, cikgu. Dengan putih. ya. Okey. Okey, ini warna kontra. Hitam dan putih ni kontra sangat. Dia berbeza sekali. Okey, kemudian warna yang ada pada bunga ini. Kita tengok batang yang berwarna hijau tu dan bunga kelopak dia, itu kontra juga. Dia tak sama. Kalau warna merah jambu dengan merah, warna dia seakan-akan. Jadi dia warna sewarna, dia tak kontra. Macam tu. Okey. Baik, seterusnya ialah kepelbagaian. Kepelbagaian ni ada dari segi bentuk, warna, macam-macam rupa. Okey, itu pelbagai. Kemudian penegasan. Kalau dalam sesuatu arca tersebut, apa yang kita nak tegaskan? Contoh dekat sini, orang paling penegasan ni macam kalau dari jauh, orang nampak itu dulu. Itu penegasan. Sesuatu yang paling mudah untuk dilihat dan dapat ditangkap oleh mata terlebih dahulu. Contohnya kalau dekat padang, kan, padang warna hijau, tiba-tiba ada satu kerusi yang berwarna merah. Itulah penegasan dia. Kalau kita pergi padang, kita akan pandang kerusi itu. Itu penegasan. Okey? Sama juga dengan arca, ada penegasan masing-masing. Kalau ni ada bulatan, kelopak bunga yang besar, dan sebagainya. Okey, seterusnya, cikgu? Seterusnya, cuba lihat dekat hadapan cikgu ini. Ada beberapa bahan. Okey, sebelum tu cikgu nak buat lakaran idea. Okey. Lakaran idea ni penting sebelum kita memulakan sesuatu karya supaya kita lebih bersedia, lebih dapat buat perancangan lah sebelum kita hasilkan karya yang terbaik. Okey, jadi cikgu nak melukis. Jom. Okey. Okey, baik. Jadi untuk arca bunga gergasi kita pada kali ini, kita akan lukis dahulu. Kenapa kena lukis? Supaya kita dapat tahu bahan apa kita nak pakai. Biasanya murid dia tak tahu apa bahan nak guna. Dia tak tahu bahan nak guna. Kemudian kalau cikgu tanya nak buat bunga macam mana, tak tahu.
Jadi murid tu perlu buat penerokaan terlebih dahulu. Okey. Okey, ini antara alat-alat dan bahan yang kita boleh gunakan semasa nak hasilkan arca. Contohnya seperti yang kat depan ni ada kotak, ada botol, ada batang aiskrim. Okey, ada batang aiskrim dan macam-macam lagi. Ini sikit je cikgu bawa. Ada banyak lagi yang lain sebenarnya. Jadi murid-murid kena buat eksplorasi sendiri. Okey, jadi untuk bunga, sebagaimana kita tahu, bunga bentuknya biasanya ada bunga di kat tengah, ada kelopak. Okey, ini bunga yang kita biasa selalu nampak dekat taman, dekat yang mak kita tanam ke kan? Betul. Okey, kemudian ada batang dia. Jadi dia mesti dah tumbuh daripada mana-mana permukaan, tanah ke, pasu ke, kita boleh letak pasu. Okey, dan ada daun. Inilah rupa bunga selalunya yang biasa kita lihat. Jadi daripada imej bunga ini, kita nak buat arca. Kita tak nak ambil bunga ni terus letak atas meja, tak nak. Kita akan gunakan bahan-bahan terbuang, terpakai. Jadi cikgu nak cadangkan kita gunakan botol. Tadi kan kita jumpa botol kan? Betul cikgu. Jadi kita guna botol. Okey. Jadi lakaran idea dia ialah botol. Okay, kita lukis botol. Lukis je lakaran biasa. Tak payah cantik sangat pun tak apa. Asalkan dapat memberi gambaran awal kepada kamu untuk gunakan bahan apa pada arca nanti. Okey, kemudian cikgu nak gunakan apa lagi rasa sesuai nak buat bunga ni? Ini apa ni? Kotak cikgu. Kotak. Okey, kita boleh gunakan kotak. Jadi, kita akan gunakan kotak, kita akan buat pada bahagian kelopak nanti. Okey, botol ni macam rendah. Cikgu nak tinggikan dia lah. Rasa apa bahan kita boleh tinggikan botol ni? Yang mana cikgu? Yang itu. Ini ialah gulungan tisu. Tisu tu yang kita dah habis guna, ambil je kat dalam dia, kita boleh gunakan bahan tersebut sebagai arca kita. Okey, kita tambah kat sini. Kat situ. Kemudian, kita nak buat bahagian ni pula. Okey. Yang bulat tu cuba pegang. Ni cikgu? Ya. Okey. Polisterina. Okey, polisterin atau polisterina. Cikgu ambil biasanya kan kita kat pasar ada benda ni kan kat pasar kan. Ada letak ikan dalam tu, letak ais, ambil, potong, letak kat sini. Jadikan dia. Okey. Okey. Kemudian untuk kelopak bunga, cikgu gunakan kotak lah. Cikgu potong kotak. Okey, jadikan dia sebagai kelopak bunga. Okey, kalau murid lupa, alamak tadi apa ni? Ini apa? Kamu boleh labelkan. Apakah bahan ini? Ni nak guna kotak. Supaya kamu senang ingat. Ini gulungan tisu tu. Okey. Botol dan sebagainya. Okey, kalau kamu tidak berpuas hati dengan rekaan ini, kamu boleh tukar lagi. Awak tukarlah banyak mana pun, tak apa. Asalkan hasilnya awak puas hati dan dapat hasil yang terbaik. Okey? Buat yang lain. Tapi cikgu rasa cikgu nak pakai yang ni je, rasa macam cantik dah yang ni kan? Betul cikgu. Jadi nanti untuk segmen seterusnya, kita akan lihat bagaimana daripada lukisan ni kita hasilkan arca stabile. Okey. Dan mungkin ada lagi tambahan cikgu? Okey, seterusnya ialah kita lihat barang-barang ini. Okey. Macam mana kita nak cantumkan alat-alat ni kan? Mesti ada benda yang boleh cantumkan dia. Okey, biasanya kita gunakan gam. Okey, boleh tak angkat gam tu? Okey, itu gam. Pusing ke belakang. Alright. Okey, gam. Jadi selain pada gam, kita boleh gunakan pita pelekat. Okey, ini pita pelekat. Okey. Okey, ini pita pelekat. Kita pastikan arca kita ni stable cikgu. Ya, dan melekatlah antara satu sama lain. Kan barang-barang dia kan semua terpisah asalnya. Ini botol, yang ini kotak, semua lain-lain. Jadi kita mesti ada benda yang boleh menggabungkan ataupun mencantumkan bahan-bahan itu. Okey, selain pada itu kita boleh gunakan ini cikgu paling gemar ni. Pistol pemanas ni. Yang ni paling cepat dan paling senang untuk digunakan. Tetapi
untuk murid-murid di rumah kalau nak guna ni kena berhati-hati sebab dia Pengawasan ibu panas bapa, ni. cikgu. Ya, kena perlu pengawasan ibu bapa. Awak kena utamakan keselamatan. Okey, semasa buat kerja-kerja ni lah. Awak gunakan gunting, pisau, semua kena pentingkan keselamatan. Jangan sampai awak cedera tau. Okey. Jadi kemudian untuk alatan pemotongan, kalau kotak ni kan kita tak terus dapat bentuk yang macam kita nak. Kita kena potong dahulu. Jadi kita gunakan gunting. Macam biasalah kita gunakan gunting. Ini kena hati-hati tahu, gunting ni tajam. Okey, baik. Baik, itulah dia alatan yang pastinya kita dah tak sabar cikgu nak menghasilkan arca kita sendiri. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 2 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hisham di sini. Cikgu, nampak gayanya kita dah ada banyak ni cikgu. Bahan-bahan, dan adakah kita akan menghasilkan satu bunga cikgu yang cantik, yang indah pada hari ini? Tepat sekali. Kita akan buat bunga yang besar. Okey. Sebab tu tajuk dia hari ini bunga gergasi. Kan? Gergasi itu maksudnya besar. Okey, baik. Jadi dekat hadapan cikgu dan hadapan Ria juga ada pelbagai jenis bahan-bahan dan alatan untuk kita buat binaan arca. Jadi, sebelum kita buat binaan arca ni, kita kena tengoklah dahulu lukisan kita tadi. Takut nanti buat benda lain pula. Bentuk dia jadi lain pula nanti kan. Itulah perlunya kita lukis dahulu. Okey, jadi kita lihat kepada gambar. Okey, gambar tadi ada kotak, gulungan tisu, botol, ada pelbagai jenis. Okey, itu ialah ada kaitannya dengan nama arca ni, iaitu arca assemblage. Apa itu arca assemblage cikgu? Arca assemblage ni ialah arca yang menggunakan pelbagai jenis bahan, kemudian digabungkan dan dicantumkan dan menghasilkan satu karya yang baharu dan menarik. Okey, cikgu, kalau tengok kan arca assemblage ni kebanyakannya guna bahan-bahan terbuang. Adakah bahan terbuang saja cikgu? Kalau bahan-bahan lain macam mana? Okey, tidak semestinya kita guna barang terbuang sahaja. Cuma cadangan untuk guna bahan terbuang ni untuk menjimatkan kos, untuk mengurangkan pencemaran. Kalau macam tadi kan kita nampak ada botol dalam bunga, tak naklah macam tu. Jadi kalau tak nak guna barang yang terpakai pun boleh. Boleh beli dekat kedai. Okey, contohnya yang cikgu beli yang ini, ada kertas klip nama dia. Dan yang ini kita susah nak jumpa dekat yang buangan kan. Ini kena beli. Tapi kalau boleh kurangkanlah belian tu, nak jimat kan. Okey, cikgu, mungkin kita nak mulakan? Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan projek kita bunga gergasi. Baik. Jadi, cikgu nak Ria tolong cikgu buat bunga, dia punya kelopak dia. Menggunakan apa tu kat depan tu? Ada kotak depan Ria ni cikgu. Ada kotak. Kita gunakan kotak. Okey, kita potong kotak. Dan ada satu lagi lah yang belum potong. Boleh tak tolong potong tu cikgu? Boleh cikgu. Murid-murid boleh cari kotak dekat rumah ya cikgu. Betul. Dan kita hasilkan kelopak bunga yang cantik. Baik. Manakala cikgu akan buat bunga, batang bunga tu dan daun. Okey, cikgu akan buat batang bunga dan Ria akan buat kelopak bunga. Jadi cikgu akan gunakan botol. Cuba Ria tengok dalam botolnya ada apa? Ada air cikgu. Kenapa cikgu gunakan air? Untuk memastikan tapaknya berat dan stabil. Betul, tepat sekali. Cikgu nak bagi apa? Nanti ambil bunga tu sebagai hadiah. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan cantumkan gulungan tisu ini dengan botol. Cikgu akan gunakan pita pelekat. Okey. Wow. Okey, sekejap. Cikgu perlukan bantuan cikgu? Okey, boleh. Cikgu boleh buat sorang. Okey. Baguslah Ria. Dan kita tahu kalau tapaknya bila dah stabil, arca kita tu akan jadi lagi
kukuh cikgu. Kukuh. Tak senang terbalik. Okey. Jadi murid-murid pastikan kalau menggunakan botol air juga harus diletakkan air di dalamnya. Kalau tak nak letak air, kita boleh letak apa? Batu. Betul? Ataupun tapi- pasir. Pasir. Pasir pun boleh. Kalau batu tadi mungkin kena mengikut saiz jugalah kan Ya, cikgu takut kan? tak muat pula lubang dia nak masuk kan? Tengok saiz botol yang murid-murid gunakan. Okey, cikgu nampak gaya Ria dah siap ni cikgu. Dah siap dah? Okey. Jadi Ria tolong cucuk pencukil gigi. Guna pencukil gigi boleh guna apa-apa boleh. saja. Sebab biasanya kalau kat rumah cikgu, pencukil gigi ni orang guna lepas makan cikgu. Nak membuang sisa-sisa yang ada pada gigi apa semua. Tapi kalau boleh janganlah guna yang dah digunakan. Jangan Ambil yang belum guna tau. Belum guna lagi. Jangan tersilap ya murid-murid. Okey. Untuk pencukil gigi ni cikgu, kita nak cucuk dekat bahagian hujung belakang kelopak dia. Kenapa di guna sini. pencukil gigi? Sebab nanti kita akan cucuk kelopak tu pada polisi gabus ini. Jadi tak perlulah nak gunakan gam lagi dah. Ya, Cucuk betul. saja, lagi cepat. Jimat masa cikgu. Jimat masa betul. Okey, sekarang cikgu dah siap cantumkan botol air dengan gulungan tisu tu tadi. Cikgu akan, tak naklah macam ni kan. Kita pastikan balut dengan warna hijau ni. Ini kertas krip nama dia. krip. Kita akan balut botol ini. Oh, ini kiranya dia punya batang ni cikgu. Okey, pusinglah macam mana pun. Okey. Okey. Supaya nampak lagi cantik lah cikgu kan. Okey, yang kertas ni cikgu, Okey, yang gabus ni. cucuk je dekat Cucuk gabus saja? itu. Yep. Okey. Kita cucuk saja. Ini adalah kelopak bunga kita. Wow. Oh, dah nampak dah. Nampak cantik sangat ni cikgu. Kemudian cikgu akan gunakan dawai yang berwarna-warni ni. Cikgu ambil warna hijau. Okey, cikgu akan lilit sekeliling. Okey. Okey. Okey, tambah lagi. Betul ke cikgu apa yang dia buat ni cikgu? Betul. Dah nampak rupa bunga dah. Walaupun tak siap lagi ni, dah nampak cantik dah. Sikit je lagi murid-murid. Okey. Kita cucuk lagi. Ni pun kena berhati-hati juga ya murid-murid. Kalau lakukan kerja ini di rumah sebabnya kita takut tercucuk tangan ke. Betul. Kan. Harus ada pengawasan ibu bapa juga ya. Betul. Okey. Okey, murid-murid nampak tak dekat murid-murid di rumah? Kalau dekat studio sekarang, cikgu buat kerja bersama-sama dengan Ria. Okey. Okey, kenapa kena buat kerja bersama-sama ni? Supaya lebih jimatkan masa cikgu. Betul. Lebih jimatkan masa, lebih cepat, siap, kan? Dan saya yakin kalau kita buat bersama-sama ni cikgu, kreativiti tu lebih meluas. Betul. Kalau seorang je fikir, mungkin kreativiti dia kurang berkembang. Kalau kita berfikir secara beramai dengan kawan-kawan kita, macam-macam idea yang akan datang nanti. Tak saya cuba kat sekolah. Bincang dengan kawan-kawan. Okey, cikgu dah siap dia punya Cikgu, batang. nampak gaya bunga saya dah menjadi cikgu. Wow, cantiknya. Okey, tapi belum siap lagi. Okey. Biasanya bunga dia ada bunga dekat tengah. Jadi, untuk buat bunga dia, cikgu akan gunakan kertas warna. Okey, yang ni boleh guna kertas warna, surat khabar ataupun majalah. Apa-apa yang ada dekat rumah. Tak perlu beli-belilah. Okey. Kita gumpalkan sahaja. Gumpal je. Tak payah pening-pening susah nak tampal ke tak payah. Kita buat cara mudah. Okey. Kemudian kita ambil pencungkil gigi tadi. Okey. Wow, makin seronoklah cikgu saya buat ni. Okey. Kemudian pencungkil gigi ni kita cucuk dekat kertas ini. Okey. Okey, cucuk. Oh, tak lekat. Okey. Ni kan? Kemudian Lepas tu, kita cucuk dekat sini. Okey. Oh, dia macam tu je, cikgu. Boleh dalam lagi pun tak apa. Oh, perlu ke dalam. Ni ada yang cikgu dah gulung, dah gumpal kan? Dia nak ke dalam terus ke tak payah Tak cikgu? payah. Macam tu pun tak apa.
Nak ke dalam terus pun boleh juga. Okey, mana-mana yang kita suka. Bunga dia dihasilkan melalui kertas dan juga pencokir gigi sahaja. Betul. Wow. Tak perlu gunakan gam pun. Cepat kan? Dia boleh teruskan. Ada warna ungu dan warna merah jambu dekat situ. Itulah pada awalnya tadi Ria terfikir cikgu kalau bunga mestilah kita gunakan contoh kertas ni kita tampal dengan gam. Jadi rupanya tak perlu cikgu? Ya. Senang itu. Itu yang dipanggilkan creativity. Betul. Dan inovasi. Kita akan cipta satu yang baru. Tetapi tengok bahan juga. Kalau murid-murid di rumah menggunakan bahan seperti kotak dengan plastik contohnya. Tak boleh nak guna pencokir gigi nak cantumkan dia. Kena guna gam. Guna gam. Tengok kesesuaian. Bergantung kepada bahan yang kita Bergantung gunakan, pada cikgu. bahan. Betul. Okey. Cikgu, kalau ada bunga ni, adakah kita perlu susun rapat-rapat ataupun tidak? Kalau nak cantik sebenarnya kita susun rapat-rapat. Tapi tak apa, untuk hari ini kita kan tak banyak masa. Kita buat ada jarak-jarak sikit pun tak apa. Okey. Okey, cantiklah. Kan? Tak sabar nak tengok yang dah siap. Risau juga saya ni, cikgu. Jangan risau. Okey, buat je. Kita kena yakin dengan hasil karya kita. Jangan takut-takut. Murid selalunya macam tak berani. Takutlah, takut tak cantik kan. Okey, buat je. Okey, kita alami proses pembelajaran. Kalau kita silap buat, kita buat lagi sampai hasil dia dapat yang terbaik. Okey. Jadi cikgu akan seterusnya cikgu akan buat daun kepada bunga ini, tapi cikgu gunakan pembalut makanan. Okey, gunakan pembalut makanan. Kita dah makan habis kan? Plastik dia ni jangan buang. Kita gunakan sebagai bahan untuk hasilkan karya kita. Okey. Baiklah. Oh, kiranya apa yang contoh cikgu gunakan adalah bahan terbuang. Ya. Dan adakah itu dinamakan arca? Betul. Assemblage. Arca assemblage. Gabungan pelbagai jenis bahan. Jadi sambil kita melakukan aktiviti ini, cikgu, kita belajar banyak bahasa-bahasa seni, cikgu. Betul. Okey, antaranya, ingat tak tadi? Bahasa seni, okey, contoh unsur seni. Dari segi warna, cikgu nak uji Ria pula. Okey, tadi cikgu dah terangkan tentang warna-warna. Cikgu nak uji lagi sekali. Okey, boleh, cikgu. Saya cuba ya, cikgu. Cuba, tak apa. Salah, jangan takut. Cikgu kan ada. Cikgu kan ajar awak sampai awak pandai. Okey, jadi kita tengok kat sini. Warna yang cikgu gunakan ni warna apa, Ria? Warna hijau, cikgu. Warna hijau. Warna hijau tergolong dalam warna sejuk ke warna panas? Warna sejuk. Warna sejuk. Hijau. Adakah anda yakin? Yakin, cikgu. Sebab kalau kita pergi ke hutan, kita tengok pokok-pokok semua berwarna hijau. Dan sejuk mata saya, cikgu. Tepat sekali. Okey, ambil satu kuntum bunga lagi, okey? Sebagai hadiah. Okey, baik. Bagus, saya suka murid macam ni. Sekali ajar pun dah faham. Tapi kalau tak faham pun, tanya je. Cikgu boleh ajar 10 kali pun tak apa. Ya. Kita jangan takut Jangan untuk bertanya takut. ya murid-murid. Pastikan kita faham betul-betul dan kita menguasai sepenuhnya mata pelajaran yang kita lakukan. Okey. Okey, cikgu dah lekatkan daun dia. Okey. Tada. Comel tak? Wow. Kreatifnya Cikgu Hisham ni. Okey. Seterusnya, Cikgu, saya risaulah kalau kita angkat daun ni, bunga ni, takutnya ada bunga dia jatuh, cikgu. kalau awak risau ada bunga dia jatuh, takutlah terlanggar ke sebab kita cucuk saja kan. Jadi kamu boleh gunakan gam untuk pastikan dia betul-betul melekat dengan kuat. Okey. Sebab tu kita buat penerokaan. Kita nak tahu macam mana nak lekatkan benda tu stabil ke tidak, Yang kukuh ke tidak. Kaedah yang terbaik lah. Kaedah yang terbaik. Barulah hasil karya kita akan jadi yang terbaik. Okey, teruskan. Murid-murid di rumah juga kalau dah ada kotak, ada gabus dekat rumah, boleh cikgu nak hasilkan yang sederhana pun tak apa kan cikgu kan? Betul. Yang simple. Ya, jangan risau nak kena cari bahan yang terlalu banyak dan sukar dijumpai, tak apa. Betul. Yang penting bahan-bahan yang kita boleh jadikan arca ni kita gunakan supaya kita selamatkan alam sekitar kita, cikgu. Betul, itu tujuan kita. Kita mesti selamatkan alam sekitar dan bunga
gergasi kita ni. Ya. Okey, daun yang kedua dah siap. Cikgu tengah tunggu kelopak dia pula ni nak masuk cantum ke atas. Okay, cikgu, saya risau ni cikgu. Ya. Sebab takut dia terjatuh cikgu. Tapi cikgu boleh tolong tengok kan? Ataupun kita nak Terima tambah kasih. Okey, boleh cikgu? Nampak tak? Wow. Berseni cikgu, adakah ia berseni? Cantik kan? Kan? Okey, jadi kita akan cantumkan bunga ini pada batang dia. Oh, ada yang bergerak satu. Okey. Betulkan sikit. Okey. Jadi sebenarnya karya ni murid-murid boleh lagi untuk menghasilkan yang lagi unik cikgu dan lagi cantik kan. Okey. Jadi cikgu perlukan bantuan ke? okey, pegang dulu. Okey. Cikgu nak potong sedikit dekat bahagian sini supaya dia tajam. Nak cucuk dia. Okey. Silakan. Okey. Okey. Maksudnya kita perlu orang kata bermain dengan kreativiti yang cikgu. Ya. Supaya arca kita tu stabil. Betul. Kukuh, stabil, itu yang kita mahukan. Tapi saya tertarik sebenarnya dengan daun cikgu. Ya. Daunnya berwarna emas. Yes, daun warna emas. Kan? Dan Mahal itu ni kalau jual ni. diambil daripada plastik makanan sahaja. Plastik pembalut makanan, ya. Jadi murid-murid kalau dekat rumah tu dah makan, jangan dibuang plastiknya. Mungkin terfikir ke, boleh ni kita jadikan sebagai daun ke? Kan? Mestilah kita nak kreatif. Ya murid-murid? Okey. Okey, dah siap duri-duri dia. Kita cuba cucuk. Okey. Okey, boleh Kat cikgu? tak? Kita cuba ya. Okey. Pastikan murid-murid lakukan dengan berhati-hati. Okey. Okey, dia tolong pegang. Okey, kejap Okey, cikgu. Okey, kita tambah pita pelekat Okey. supaya lebih kukuh. Okey. Boleh lepaskan Boleh cikgu? lepaskan. Wow. Dah siap bunga gergasi kita. Ya, sama seperti apa yang kita lukis sebenarnya cikgu. Ya, sama. Okey, jadi perlunya lakaran idea supaya kita dapat hasil yang kita inginkan. Okey, mungkin cikgu boleh angkat sikit cikgu hasil karya kita. Itulah dia murid-murid. Wow, Okey. sangat cantik dan ini kita hasilkan daripada bahan-bahan terbuang sahaja ya. Ya. Okey, baiklah. Murid-murid di rumah jangan lupa mencuba. Kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 2 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hisham. Cikgu, kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk apresiasi seni visual. Silakan Cikgu. Baik, kita dah hasilkan arca stabile kita. Arca assemblage. Okey. Jadi sepanjang kita menghasilkan karya, kita tengok daripada awal tadi. Mula-mula kita belajar tentang seni bahasa, bahasa seni visual, kemudian penerokaan, bagaimana kita nak lukis, nak cari idea, kemudian bahan-bahan apa yang digunakan yang paling sesuai, kemudian kita lukis, dah tahu bahan apa, kita pun buat binaan tersebut dan inilah hasilnya. Wow. Okey, cantik tak murid-murid kalau tengok? Murid-murid boleh cuba contoh yang cikgu tunjukkan ini. Tapi kalau murid rasa macam boleh buat lagi cantik pada ni lah, silakan. Cikgu yakin murid-murid pasti boleh buat yang lebih baik pada ni. Okey, jadi selepas kita siapkan karya kita, kita akan buat sesi apresiasi. Okey, penghargaan kepada hasil karya kita yang sudah kita buat. Okey, sama ada karya kita sendiri maupun karya rakan kita. Boleh juga.
Jadi kita buat sesi apresiasi untuk karya kita dahulu. Okey, baik. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini, kita boleh ceritakan pengalaman. Okey, ceritakan pengalaman yang kita peroleh sepanjang melakukan aktiviti ini. Contohnya, apa tadi Ria rasa perasaan masa buat karya Arca ni? Perasaan saya rasa seronok sebab dapat bekerjasama dengan cikgu dalam menghasilkan karya kita pada hari ini, cikgu. Ya, cikgu pun seronok sangat dapat sama-sama buat Arca Assemblage dengan Ria. Okey, rasa seronok. Itu yang kita mahukan. Kalau kita nak belajar, kita mesti selalu ada rasa seronok. Jangan tak nak stres-stres, tertekan, tak nak. Nanti kita tak seronok belajar. Betul. Jadi kita akan dapat sesuatu yang baru dengan rasa yang gembira. Baik, kemudian itu dari segi perasaan. Kalau sebelum ni, Ria pernah tak buat Arca sebegini? Belum pernah, cikgu. Jadi hari ini Ria sudah belajar sesuatu yang baru. Okey, kita akan belajar sesuatu yang baru. Itu yang kita mahukan. Okey. Kemudian kalau murid-murid nampak di rumah tadi, cikgu buat aktiviti ini bersama Ria. Okey, sekarang cikgu nak uji Ria lagi sekali. Cikgu ni sukalah uji Ria ni kan? Boleh, cikgu. Boleh? Ni bagus. Murid macam ni cikgu suka. Okey. Apakah nilai yang kita boleh terapkan semasa aktiviti kita tadi? Okey, kalau tengok nilai-nilai yang kita boleh kongsikan adalah kerjasama, cikgu. Betul. Selain kerjasama? Bersatu padu. Betul. Betul ke, cikgu? Boleh. Ada lagi nilai mungkin satu lagi, bagi cikgu. clue. Masa Ria buat ni, adakah Ria buat dalam keadaan tergopoh-gapah? Tidak. Buat dengan teliti kan? Betul. Dan kesabaran, cikgu. Kesabaran. Itu paling penting. Awak kalau tak boleh buat kerja dengan tergopoh-gapah, nanti hasilnya tak cantik. Betul. Ya. Selain itu, kita boleh meningkatkan kreativiti kita. Itu antara nilai-nilai lah. Ya. Baik. Kemudian daripada hasil seni kita ini, kita boleh jana pendapatan tau. Macam mana nak jana pendapatan? Kita boleh jual. Kita boleh jual karya kita. Jadi kalau kamu pergi dekat pasar seni, pasar seni kan macam-macam karya seni yang dijual. Jadi artis-artis ataupun pengkarya-pengkarya ini akan jana pendapatan daripada hasil seni dan karya mereka. Jadi kamu pun daripada kecil ni boleh mula mencari pendapatan tambahan melalui karya seni. Okey, baik, itulah dia. Dan mungkin cikgu, kesimpulan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, kesimpulannya kita belajar tentang Arca Assemblage. Cikgu simpulkan Arca Assemblage ni ialah gabungan daripada pelbagai bahan. Kita cantumkan, kemudian kita perlu mengetahui apakah bahasa seni yang terdapat dekat Arca ini. Okey. Jadi kalau dekat Arca kita ini ada pelbagai bahasa seni visualnya. Okey, yang pertama yang paling penting apa tadi, Ria? Yang paling penting stabil. Stabil. Okey, kena stabil. Kalau tak dia tak boleh berdiri macam ni. Kalau tak nanti dia tumbang. Jadi untuk memastikan dia lebih stabil, kita perlu buat apa, Ria? Perlu tapak dia tu, cikgu. Kita perlu pastikan tapaknya berat dan juga kalau kita nak gunakan yang melebar pun boleh, cikgu. Ya, betul. Baik, tepat sekali. Selain itu, kita lihat daripada imbangan simetri ataupun tidak simetri. Kalau Ria rasa kan, imbangan bunga kita ni simetri tak? Simetri, betul. Sebab kiri dengan kanan dia sama. Kalau tak simetri, contoh kan, dekat sini ada daun, kat sini ada 5 daun. Tak dia tak seimbang. Okay, ataupun kat sini kelopak dia bulat-bulat, sebelah sana panjang-panjang. Jadi tidak simetri. Kalau contohnya Arca yang ini, kiri kanan dia sama, jadi dia simetri. Baiklah, cikgu, macam mana dengan prestasi keseluruhan bagi Ria sebagai anak murid cikgu pada hari ini? Berapa bintang ya cikgu nak bagi ya?
Lebih sikit cikgu. Cikgu bagi 10 bintang. Wow. Tahniah terima kasih, cikgu ucapkan. Sebab apa cikgu bagi 10 bintang? Sebab kerjasama yang Ria berikan terbaik, respon yang diberikan pun sungguh baik. Cikgu tanya boleh jawab. Kalau dia tak tahu, dia tanya cikgu. Ya. Cikgu nak dua hala macam tu. Selalu ada komunikasi dua hala dengan cikgu. Jadi barulah awak dapat ilmu setiap masa. Jadi sebagai penghargaan cikgu kepada Ria yang dapat 10 bintang ni, cikgu hadiahkan bunga gergasi pada Ria. Terima kasih cikgu. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga cikgu, bukan hanya hari ini saja, sebab kalau kita tengok sesi pembelajaran kita tak cukup sejam cikgu. Mungkin mereka nak melakukan latihan pengukuhan. Di manakah tempatnya cikgu? Baik, murid-murid boleh buat aktiviti pengukuhan di portal Sumberku. Okey, baik, itulah dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hisham sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini, dan diharapkan dengan sesi pembelajaran kita untuk pendidikan seni visual, murid-murid menguasai sepenuhnya, insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye.